Dan cerita-cerita sebegini dia menunjukkan kepada kita bahawa every side have their own story. Hai, selamat datang ke Pod Gebang. Okey, di dalam video kali ini aku nak gebangkan pasal satu movie international yang baru saja dilancarkan pada tahun ini, iaitu yang bertajuk Cruella. Damn. Movie Cruella ini sebenarnya sepatutnya ditayangkan pada sekitar Disember tahun 2020, tahun lepas, tapi disebabkan pandemik, orang yang ditutup apa semua, so ianya dah ditundakan pada satu tarikh, iaitu pada bulan Mei tahun ini 2021. Tapi malangnya untuk Malaysia kita agak lewat sebab wayang kita tak dapat buka. Untuk Mei tu ditayangkan di US dan juga di beberapa negara lain lah, dan dia ditayangkan secara dua, iaitu ada yang ditayangkan di program dan juga ditayangkan di platform screening online lah. Tapi untuk Malaysia, aku perasan sebenarnya Cruella ni dah ada dekat Disney Plus luar negara beberapa bulan yang lepas sebenarnya. Untuk Malaysia hanya masuk secara sah dan juga halal pada 3 September, iaitu semalam. Pada korang yang tak tahu, Cruella ni adalah satu watak villain yang mana wujud dalam satu cerita yang bertajuk 101 Dalmatian. 101 Dalmatian ni dah banyak dibuat version lah. Ada yang version animasi tahun 60 something macam tu. Kemudian pada tahun 1996 pun ada version real action punya movie. Kemudian tahun 2000 ke 2002 ada lagi sekali Dalmatian 102. Tapi version tu aku tak berapa tengok. Aku cuma tengok sikit-sikit lah. Cuma yang aku tahu, watak Cruella ni dia fashion designer dan dia nak tangkap anjing-anjing Dalmatian yang hitam putih punya tumpuk tu, untuk dia ambil bulu anjing tersebut untuk dijadikan coat baju. Okey, itu yang dalam cerita version asal lah. Dan dalam cerita Cruella ni dia macam prequel reboot kepada filem 101 Dalmatian tu, sebab dia dah tak ada kena-mengena lagi kepada 101. Dia dah macam tak ada link lagi. Dia macam totally a reboot film, dan dia fokus kepada kehidupan Cruella ni, macam mana Cruella ni daripada kecil sampai ke besar, dan latar belakang dia sebagainya. Untuk idea dan juga konsep cerita Cruella ni aku sangat suka, sebab dia macam rewrite balik the history of the Cruella of this character lah kan. Dia benda ni bukanlah first time dibuat oleh Disney. Sebelum ni cerita apa nama tu, Maleficent pun sama juga. Watak Maleficent ni yang mana watak villain di dalam Sleeping Beauty telah disucikan dan dijadikan sebagai hero di dalam cerita dia. Dan Cruella pun sama juga macam cerita tersebut. Dan cerita-cerita sebegini dia menunjukkan kepada kita bahawa every side have their own story, ataupun setiap pihak ada cerita dia orang tersendiri. So selalu kita tunjukkan dalam cerita cerita lebih kepada fokus on the hero side. So this kind of film dia fokus on the villain side. Macam mana, kenapa dia jadi macam gini, jadi macam itu kan. Dia macam cerita Joker, cerita Maleficent aku cakap tadi semua kan. Kemudian untuk plot cerita ni pula, cerita ni berdurasi sepanjang 2 jam 14 minit macam tu. Agak lama untuk cerita yang sepatutnya cerita ni even cerita ni adalah daripada cerita kanak-kanak, tapi ianya dirated sebagai PG-13 sebab ada beberapa scene yang agak kejam something tu kan, yang agak ganas. Taklah ganas sangat pun, tapi so dia menyebabkan cerita ni bukanlah focusly on kids, dia fokus on adolescent, fokus on adults lah kan punya film. So tapi still cerita ni menghiburkan. For 13 tahun ke atas boleh terhibur, dan orang dewasa pun boleh terhibur dengan cerita macam ni. The duration of the film 2 jam 14 minit ni pada aku, pada yang peminat filem maybe okay, benda ni boleh tahan. Tapi pada mereka yang macam terbiasa dengan cerita-cerita yang durasi setakat 1 jam setengah, 1 jam 40 minit, mungkin dia akan terasa filem ni sedikit lambat dan juga lama lah dunia pergerakan cerita plot. Tapi pada aku the plot movement is okay. Kemudian dunia pacing pun okay, dan aku suka dekat ending of the film. Bukan ending sangat, dia 3/4 of the film dia ada plot twist, dan plot twist tu dia berkaitan dengan the real identity of the Cruella ni lah kan. So benda tu aku rasa ia sangat bijak dan juga sangat memuaskan hati aku bila aku tengok that twist of plot.
Kemudian untuk watak-watak di dalam cerita Cruella ni, aku boleh katakan almost all the character dalam cerita ni semua bagus-bagus. Lakonan dia orang baik dan berjaya menyampaikan watak dia orang tu dengan cemerlang. Tapi aku nak bagi highlight kepada dua watak, actually tiga watak dalam cerita ni yang mana aku rasa patut dipuji, iaitu watak utama yang dilakonkan oleh Emma Stone sebagai Cruella de Vil. Emma Stone ni aku sangat suka dengan dia punya watak dia dalam cerita ni, dengan dia punya rupa paras muka dia, mata dia tu, kemudian dengan gaya body language dia dalam cerita ni. Dan dalam cerita ni dia terpaksa melakukan macam dua watak tau, iaitu Estella, iaitu the real life of the real person of Cruella ni lah kan, sebelum dia jadi Cruella. Kemudian dia dalam masa yang sama juga dia kena berlakon jadi sebagai Cruella, yang mana lebih gila-gila dan juga madness lebih kan. So dalam cerita ni kita nampak the dua split of personality untuk watak ni yang dilakonkan oleh Emma Stone ni sangat baik. Kemudian Emma Thompson yang melakonkan watak Baroness dalam cerita ni pun aku sangat puji, sebab dia punya watak sangat menjadi sebagai villain yang narsistik, yang nakkan dahagakan perhatian, kemudian yang kejam. Sebenarnya dia lebih kejam daripada Cruella, dan dia berjaya melakonkan watak tu dengan sangat cemerlang sehingga kau rasa macam geram je dengan makcik tu. Kemudian pelakon ketiga yang aku nak highlight adalah Paul Walter Hauser yang melakon sebagai Horace Badun. Okey, Horace ni adalah sidekick kepada Cruella lah. Dalam kartun pun dia ada yang watak yang gemuk sikit tu. Okey, dia dalam cerita ni dia lebih kepada macam sidekick yang for untuk timbulkan humor sense lah dalam cerita ni. Ya, dan pada aku dia sangat menjadi. Dia punya humor, dia punya jokes, dia punya dengan dia punya dialek bahasa, dia punya logat, pertuturan dia tu yang dibuat-buat. Ya, it's nice. Enjoying the film. Sebab cerita ni dia tense, dia lebih kepada for thriller revenge kan, and the comedy side dibawa baik oleh si Paul Walter Hauser ni. Kemudian dalam cerita ni juga untuk mewujudkan lebih diversified punya karakter, pihak produksi dia dah wujudkan satu lagi watak, iaitu watak Artie yang dilakonkan oleh John McCrea. Okey, Artie ni dia sebagai vintage shop punya owner, kemudian dia jadi pembantu kepada Cruella untuk sebagai mereka designer kan. Dan watak ini adalah seorang watak yang openly stated as a gay punya watak lah. Kemudian watak Anita Darling yang sebelum ni dalam kartun dan dalam filem sebelum ni pun dilakonkan oleh pelakon yang berkulit putih, digambarkan sebagai orang yang berkulit putih lah. Tapi dalam cerita ni Anita Darling ni telah dilakonkan sebagai seorang wanita yang berkulit hitam yang dilakonkan oleh Kirby Howell Baptiste. Kemudian untuk visual dan juga sinematografi dalam cerita ni, aku sangat suka dengan sinematografi dan juga visual yang dipaparkan dalam filem ni. Okey, filem ni dia berlatar belakangkan sekitar 60s 70s punya environment tau, punya zaman di kota London. Banyak short film dalam cerita ni dia ambil daripada tempat sebenar yang ada di dalam kota London lah. Kemudian ada juga yang dia reka balik di dalam studio. Antara contohnya kedai pakaian Liberty dalam cerita ni. Okey, that Liberty punya building sebenarnya memang wujud dekat kota London, masih wujud macam itu. Tapi untuk proses penggambaran cerita ni, pihak produksi dia dah recreate balik environment dalam Liberty punya kedai tu, dan dia buat dalam studio. Dan apa yang aku sangat kagum, sebab aku tengok dia punya macam di sebalik tabir lah kepada filem ni, dia punya details untuk buat recreate balik The Liberty tu sangat-sangat details, sampai ke beg kertas, rak meja, kemudian beg-beg yang ada kat dalam kedai tu semua dia recreate balik. Kemudian dekat kilang baju Baroness tu pun dia punya penyediaan setup punya tempat tu sangat-sangat detail, sampai ke sampul surat, pensel, semua tu dia buat dengan sangat detail, dicipta khas untuk for that set of film lah. Kemudian benda yang buat aku sangat kagum dengan cerita ni adalah dengan dia punya fashion design, dia punya dress, wardrobe untuk cerita ni. Okay, dalam cerita ni kau akan macam sangat teruja, sangat nanti dengan kemunculan setiap scene kemunculan Cruella tu tau. Nanti dia muncul dengan the new design, dengan design yang baju yang sangat gempak, kemudian dengan cara entrance dia pun yang sangat awesome apa semua kan. Dan berdasarkan daripada info untuk cerita ni, untuk watak Cruella tu saja, baju untuk dia ada 47 dress untuk watak tersebut di dalam filem ini. Dan untuk watak Baroness pula sebanyak 33 dress for this film. Aku cakap, wow,
It's such an enormous film gila. Dan untuk perkara ini, pujian harus diberikan kepada costume designer for this film lah, iaitu Jenny Bevan. Kemudian kesan bunyi dan juga soundtrack for this film. Okay, dalam cerita ni aku rasa macam sangat banyak lagu yang dimainkan untuk filem ni. Dia bukan cerita musical tapi dia sangat banyak. Macam tadi aku sempat Google, ada 33 soundtrack ataupun lagu untuk dalam cerita ni. Separuh daripada lagu-lagu tersebut adalah lagu-lagu yang popular around 60s and 70s lah. Dia untuk mewujudkan feeling 60s 70s punya feeling tu di dalam filem ni. Kemudian separuh tu lagi adalah lagu-lagu yang memang dicipta khas untuk for this film lah. Dan pemilihan lagu dan juga penetapan lagu yang diwujudkan dalam cerita ni, aku rasa dia sangat kena dan juga sangat best lah. Bila kau dengar kau macam wow, enjoy gila. Kau enjoy tengok dia punya macam tadi, visualize dia kau enjoy, dia punya hearing pun kau enjoy. So, maka keseluruhan yang aku berikan untuk filem Cruella ni adalah sebanyak 4.75/5 bintang. Ataupun daripada segi persentasenya adalah 95% dan ianya bergrade A+. Okey, kat sini aku nak tekankan, maka ni adalah berdasarkan daripada aku punya pendapat peribadi, daripada segi aku punya cita rasa peribadi aku. Ramai orang banyak cerita rasa, aku tak tahu kat luar mungkin ada yang tak suka dengan cerita ni, ada yang mungkin skeptical sikit. Ada juga aku baca feedback daripada luar negara, ada yang tak suka, ada yang suka dengan cerita ni. Tapi pada aku, cerita ni okay, it's such a good movie dan it's such a good reboot film lah. Aku suka dengan watak Cruella ni. Dan cerita ni juga dia berjaya menceritakan latar belakang Cruella tu dengan sangat-sangat baik. Dia ciptakan the history, the backstory of the Cruella. Dalam cerita ni juga kita boleh tahu nama sebenar Cruella, iaitu Estella. Kemudian kita dapat tahu siapa keluarga sebenar kepada Cruella. Kemudian kita dapat tahu macam mana Cruella tu boleh dapat nama Cruella de Vil. Kemudian kita dapat tahu juga dalam cerita ni macam mana rumah mansion si Cruella ni, iaitu dalam kartun Hell Hall. Macam mana boleh dapat nama Hell Hall tersebut, asal usul Hell Hall tu apa nama dia. Semua diceritakan dalam cerita ni. Kemudian asal usul kewujudan anjing Dalmatian kepada Anita dan juga Roger tu pun ada dicerita dalam cerita ni. So pada pendapat aku, cerita ini adalah sebuah cerita yang lengkap untuk Cruella, si kejam yang disalahertikan. So, sebelum aku akhiri video ini, aku ingin memohon maaf jika aku tersalah kata, terkasar bahasa atau tersalah fakta dalam sepanjang video ini. Dan kepada korang yang nak menonton cerita Cruella ini, boleh pergi menontonnya di Disney Plus Hotstar secara halal kat sana. Jangan tengok Cetak Rompak, jangan tengok dekat Telegram, jangan download secara haram semua. Hormat dengan hak cipta karya orang. Dan semoga kita jumpa lagi di lain video, InsyaAllah. Assalamualaikum.